Silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya sebagai pembahas pertama untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Perkara pertama saya nak sebut adalah berkenaan dengan peruntukan mengurus telah dinaikkan daripada 3.77 bilion kepada 4.42 bilion, iaitu kenaikan 17%, manakala peruntukan pembangunan dinaikkan daripada 1.2 bilion naik kepada 1.75 bilion, kenaikan 8%. Saya menyambut baik kenaikan ini. Bagi saya memang ada keperluan, sebab apabila kita menyebut tentang keterjaminan makanan, kekurangan makanan tempatan dan kebergantungan kepada makanan yang diimport dari luar, ada keperluan untuk kita meningkatkan peruntukan untuk kementerian ini supaya kita dapat menghasilkan lebih banyak makanan untuk rakyat Malaysia. Cuma strategi dan pendekatannya kena betul. Saya merujuk kepada butiran 040400 subsidi harga padi dan juga 040500 subsidi dan insentif tanaman padi. Kedua-dua butiran ini yang masing-masing 875 juta dan 1.31 bilion, hampir 50% daripada peruntukan mengurus telah dibelanjakan. Saya tahu ada keperluan untuk berbuat demikian. Saya menyambut baik sebab satu, kita nak menjamin beras yang mencukupi di pasaran runcit. Kedua, kita nak menjaga nasib, membela nasib pesawah. Cuma di sini saya nak tanya, tak kala kerajaan mengeluarkan peruntukan yang begitu besar, apakah peranan BENAS? Saya nak tahu. Saya rasa BENAS sebagai syarikat konsensi yang telah mendapat monopoli untuk 10 tahun akan datang sehingga tahun 2031, apakah peranannya? Berapakah subsidi yang diberikan? Sekiranya BENAS boleh memberikan subsidi sebahagiannya, sudah tentu beban kewangan kerajaan akan berkurangan. Jadi saya nak tahu, saya minta menteri menggulung nanti, tolong maklumkan apakah peranan. Saya nampak bila kita hadapi masalah kekurangan beras tempatan, BENAS senyap saja. Yang sibuk tu menteri timbalan menteri, yang kena balun tu menteri timbalan menteri, tapi BENAS macam berselindung aja. Jadi saya mohon satu jawapan daripada pihak kementerian, berapakah BENAS telah menyumbang kepada subsidi ini. Saya juga ambil kesempatan ini nak sebutkan berkenaan dengan 3 bilion yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat PMX berkenaan dengan rancangan di MADA, iaitu pengeluaran 5 musim dalam masa 2 tahun. Saya tak nampak ada mana-mana putiran yang menyatakan 3 juta. Sebab 3 bilion. 3 bilion ni dikatakan untuk 3 tahun. Jadi secara puratanya, patutnya belanjawan 2024 kena menunjukkan sekurang-kurangnya 1 bilion. Kalau tidak, macam mana kita nak hasilkan penanaman 5 musim dalam masa 2 tahun? Seterusnya di bawah maksud pembangunan butiran 10003, iaitu bahagian sekuriti makanan. Kalau sebelumnya kosong, kali ini 400 juta. Saya menyambut baik. Saya rasa ada keperluan. Malahan kalau boleh, kalau keadaan kewangan kerajaan mengizinkan, tambah lagi. Saya tak ada masalah. Cuma saya nak sebut, saya terima jawapan ketika saya pernah bahaskan ni ketika di peringkat dasar. Jawapan yang diberikan kepada saya 150 juta kerjasama dengan kerajaan negeri. 50 juta untuk kaedah baru perolehan baja. 50 juta untuk baja, 50 juta untuk perolehan baru baja bio. 5 juta untuk program night farming pineapple. Mana 140 juta lagi? Kita nak tahu. Saya harap kementerian boleh menjawab dengan memberikan figure breakdown butiran berkenaan dengan 147 juta lagi. Seterusnya saya juga nak di bawah butiran yang sama nak menarik perhatian berkenaan dengan bawang. Bawang adalah antara makanan yang utama untuk rakyat Malaysia. Dan kita banyak mengimport bawang dari India. Bawang dari India dah harganya naik sebab dinaikkan duty ekspor dia 40%. Jadi, apakah rancangan daripada kerajaan, daripada agensi kerajaan sendiri untuk menanam bawang di Malaysia? Sebab sekarang ni hampir 100%. Sama ada India, Pakistan, China dan negara lain. Dan kita sebenarnya dalam keadaan cuaca yang sesuai untuk tanam bawang. Kenapa kita tidak? Saya tahu MADI ada usaha, ada penyelidikan, tapi tak ada pengkomersialan terhadap hasil daripada MADI. Ke arah ini, ke arah menghasilkan bawang secara tempatan. Seterusnya butiran 40001, iaitu berkenaan dengan MADI. Saya menyambut baik peruntukan pembangunannya dinaikkan daripada 32 juta pada belanjawan sebelumnya kepada 46 juta.
Saya menyambut baik. Saya rasa ada keperluan. Sekiranya boleh, saya harap dia boleh naik lagi. Sebab saya pernah jumpa Madi. Memang dikatakan bahawa peruntukan untuk penyelidikan, peruntukan pembangunannya tidak mencukupi. Saya berikan satu contoh, Datuk Pengurusi. Jawatan Kuasa JKPK Pertanian pernah ke Jepun bulan lepas. Jepun dia panggil Naro, setara dengan Madi kita. Naro dia bukan setakat buat penyelidikan untuk menghasilkan baka, benih, pertanian. Dia juga mengkaji pertanian pintar untuk menghasilkan produktiviti ataupun peratusan yang lebih tinggi hasil pertanian, dan juga dia terlibat mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta supaya hasil-hasil penyelidikannya dapat dikomersialkan. Itu yang kita nak. Kita nampak usaha daripada Madi itu memang banyak. Madi memang banyak usaha, tapi di peringkat untuk mengkomersialkan, pengkomersialan hasil-hasil penyelidikan daripada Madi itu kurang. Jadi saya mohon daripada pihak kerajaan KPKM, kalau boleh berikan peruntukan yang secukupnya yang lebih kepada Madi untuk mengkomersialkan bahagian ini, supaya Madi sendiri boleh mewujudkan satu rangkaian yang lebih besar, lebih menyeluruh untuk menjamin sekuriti makanan di Malaysia. Datuk Pengurusi, saya mohon 1 minit tambahan untuk 2 lagi perkara, iaitu berkenaan dengan putiran 030100, iaitu FAMA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Saya nampak peruntukan bekalan mengurus lebih kurang sama 179 juta, manakala peruntukan pembangunannya perkurangan daripada 28 juta turun kepada 24 juta. FAMA ni untuk makluman, dia jadi agensi utama, agensi trust yang terlibat dengan jualan agromadani. Kalau kita nak promosikan jualan agromadani, kenapa peruntukan untuk FAMA tidak dinaikkan? Saya nampak FAMA ni bukan setakat buat jualan ni. FAMA turut membantu KPKM bersama dengan LPP dalam mengagihkan beras putih tempatan. Jadi kenalah bagi dia peruntukan lebih, supaya boleh dia bantu kerajaan laksanakan tugas untuk membantu rakyat dapat hasil-hasil pertanian tempatan pada harga yang lebih murah, lebih sesuai, lebih munasabah. Dan perkara terakhir iaitu putiran 22300 kawasan penternakan babi. Saya nampak kali ini ada 2 juta diperuntukkan, dan Yang Berhormat Timbalan Menteri yang akan menggulung nanti cukup maklum berkenaan perkara ini. Penternakan babi ini khas untuk masyarakat bukan Islam. Ia mempunyai nilai komersial, nilai ekonomi. Kita patut pandang dari segi nilai ekonomi yang besar, dan di manakah 2 juta ini akan digunakan. Sebab sekarang ni banyak kita import daripada negara Eropah terutamanya, di mana harganya lebih murah daripada tempatan. Dan kita kena pastikan hasilnya menepati piawaian kesihatan supaya tidak dijangkiti oleh apa-apa penyakit. Jadi itu saja daripada saya pada petang ni. Sekian, terima kasih Datuk Pengurusi atas masa tambahan yang diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Dipersilakan Yang Berhormat